Kami akan mengulas mengenai belanjawan 2024 ni selama seminggu di TikTok YB Viral, TikTok Siti Zulaikha Olivia dan TikTok saya lah, TikTok Zam Yahya 7. Baiklah, pasal belanjawan 2024. Sebelum saya mengulas, saya ingin nak qualify diri saya dululah. Sebenarnya saya dah mula mengulas tentang bajet ni bermula dari tahun 1995 lagi semasa saya menjadi manager treasury sebuah institusi kewangan. Malah saya mewakili institusi saya dalam satu forum yang diadakan dengan hampir semua bank-bank di Malaysia dengan bank negara setiap 2 minggu bagi membincangkan mengenai ekonomi dan kewangan negara, lebih-lebih lagi apabila belanjawan akan dibentangkan. Ya, dah hampir 30 tahun saya buat kerja ni lah. Ini bagi menjawab pertanyaan nakal lah setengah puak walanon yang suka tanya, kau siapa? Baiklah, saya boleh ulas pendek dan ulas panjang lah. Ulasan pendek ialah berdasarkan pemerhatian saya lah kan selama 28 tahun ni. Saya berani buat kesimpulan yang bajet 2024 ni adalah bajet yang terburuk dalam sejarah. Ya, bajet yang terburuk dalam sejarah Malaysia. Beberapa hari sebelum bajet dibentangkan, saya ada buat live lah dan menjangkakan, saya dah cakap lah ya, kerajaan yang tak ada imigrasi ni akan buat 2 di antara 3 perkara ni, iaitu memperkenalkan cukai baru, mengurangkan subsidi dan mengurangkan perbelanjaan untuk pembangunan. Rupa-rupanya mereka buat 4 perkara, iaitu bukan saja memperkenalkan cukai baru, malah menaikkan kadar cukai SST yang sedia ada daripada 6% kepada 8%. Mengurangkan bermacam-macam subsidi dan mengurangkan belanja untuk pembangunan sebanyak 9 bilion daripada 99 bilion kepada 90 bilion. Lebih kurang 10% lah dia kurangkan. Kesimpulannya, bajet 2024 ni bukan sahaja tidak menggalakkan perkembangan ekonomi, malah akan meningkatkan lagi kos sara hidup rakyat keseluruhannya. Pertama, apabila kadar SST dinaikkan kepada 8%, ia sudah tentulah akan meningkatkan harga barang. Menteri Kewangan kata, kenaikan 8% itu hanya melibatkan barangan tertentu atau mengecualikan barangan tertentu lah. Kita semua tahulah, apabila harga satu barang tu naik, maka selalunya ia akan meningkatkan harga barang yang lain. Itu tak payah saya jelaskan lah, sebab saya rasa tuan-tuan dan puan pun dah boleh fikir sendiri, dan sebab harga barang ni kebanyakannya berkait rapat dengan harga barang-barang lain antara satu sama lain. Kedua, apabila subsidi ditarik balik, misalnya ke atas diesel lah contohnya, maka kos pengangkutan untuk barang-barang keperluan akan meningkat. Maka harga barang-barang keperluan, terutamanya barang makanan, akan meningkat. Maka harga barang kat kedai pun meningkat, kat restoran meningkat, kat gerai pun meningkat. Ketiga, apabila peruntukan untuk pembangunan dikurangkan sebanyak 10% atau pengurangan sebanyak 9 bilion ringgit, atau lebih jelas lagi sebanyak 9,000 juta ringgit, maka sudah tentulah ekonomi akan menguncup. Banyak kontraktor-kontraktor projek yang dah siap projek lama, tak ada projek baru dan akan terpaksa mengurangkan jumlah pekerja. Perniagaan-perniagaan lain yang bergantung kepada kontraktor-kontraktor ini juga akan terjejas. Dari perspektif pelabur asing pula, bila dia orang tengok kerajaan tak yakin nak berbelanja untuk pembangunan, terutama sekali untuk menaik taraf infrastruktur, rasa-rasanya mereka akan ada keyakinan nak masuk melabur ke sini ke? Anda pun tahu jawapannya kan? Ramai yang cakap, kau ni cakap pandai, ada penyelesaian tak? Sudah tentu ada. Kita tak perlu nak ikut acuan ekonomi mazhab IMF, tapi tak tahulah kenapa kerajaan Madanon ni macam terikat nak ikut telunjuk IMF. Contohnya, paling penting ialah mengurangkan subsidi. Walhal kebanyakan negara yang ikut telunjuk IMF ni lingkup. Saya akan ulas dalam video seterusnya tentang negara-negara yang ikut acuan IMF ni. Agaknya Anwar ni dah termakan budi pihak Amerika ke yang menguasai IMF pun. Bukan rahsia lagi yang NED atau National Endowment for Democracy telah membiayai parti-parti komponen PH sejak 15 tahun dulu. Jadi sekarang ni payback time lah ya. Kalau setakat dapat kerajaan yang nak meningkatkan pendapatan negara dengan menarik subsidi, mengurangkan perbelanjaan dan menaikkan cukai, budak lepasan SPM yang boleh buat lah, betul tak? You cuma perlu spreadsheet saja. Kerajaan sepatutnya meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan ekonomi dan berbelanja lebih dan menyediakan environment atau suasana di mana rakyat mampu berbelanja.